Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna sidqan fil qawli wal ikhlasa fil amal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasih pada pengurusi majlis merangkap naik pengerusi dua komuniti Malaysia Glasgow. Betul. Okey, KMG. Seluruh ahli jawatankuasa komuniti KMG, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah SWT kumpul kita pada malam ini. Dan pengurusi dia panjang cerita pasal saya. Dan siap bagi masa dan sebagainya, cuma tajuk tak bagi. Jadi ingat saya lebih kurang macam cabaran umat akhir zaman, tentu lebih kurang. Okay. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kumpul kita pada malam ini. Dan saya hari ini dah hari yang ke-13 di luar negara, di Eropah ni, di benua Eropah. Dan insyaAllah lagi sehari dua lagi insyaAllah akan pulang ke Kuala Lumpur. Dan saya pun sebenarnya tak ada rancangan langsung nak ke Glasgow. Kalau ikutkan plan jadual tiket perjalanan saya, itinerary-nya langsung tak ada ke Glasgow. Tapi tiba-tiba landing juga ke Glasgow ni. Nak jadi sebabnya, nak jadi cerita ataupun nak jadi sebab untuk Allah Ta'ala kumpulkan kita pada malam ni. Dan kalau saya tak landing di Glasgow pada hari ni, maka saya pun tak bertemu dengan tuan-tuan. Dan malam ni kita pun tak ada program. Jadi syukur pada Allah SWT, Allah Ta'ala jadikan gitu, Allah Ta'ala susun gitu. Dan barulah 3 baik lepas pun baru saya beli, 3 lepas pun saya beli tiket. Dan daripada Dublin datang ke sini. Saya reroute sikit saya punya jadual untuk datang ke sini, Alhamdulillah. Dan semua tu kerja Allah SWT belaka. Kalau memang daripada awal memang saya tengok dari diri saya, memang takkan sempat saya datang ke sini. Itulah Allah Ta'ala punya kuasa. Okay. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, ini kali sebenarnya bukan kali pertama saya ke Glasgow pun sebenarnya. Kali ke-3 saya ke Glasgow. Tapi kali pertama dan kali kedua saya datang ke Glasgow, saya tak berceramah, saya tak berkuliah. Tapi saya mendengar kuliah dan belajar, sebab ada Syekh Abdul Aziz Frederick di sini. Jadi saya datang sini pergi ke kelas beliau daripada Edinburgh. Waktu tu drive ke sini dan datang belajar dengan Syekh Abdul Aziz. Kali kedua juga begitu. Dan kali ketiga barulah ada program ceramah kat sini. Okey, Alhamdulillah. Cerita apa malam ni? Cabaran. Tajuk dia macam tajuk agak klise, tajuk yang agak mungkin ada yang kata boring gila tajuk. Tak boleh tukar tajuk lain kan. Tajuk yang gempak sikit ke apa ke kan. Cabaran umat akhir zaman kan. Cuba buat tajuk macam comel je. Macam tu kan. Lagi ramai nak dengar, lagi ramai nak datang dengar. Okey. Jadi kita cerita pasal cabaran umat akhir zaman. Sebenarnya kita tengok disebutkan dalam satu kitab, yang tajuk kitab tu adalah Maza khasiral alam min ibad muslimin. Apakah yang alam rugi daripada kejatuhan umat Islam? Dia sebut begini dalam mukadimah, dia kata kejatuhan umat Islam, kejatuhan tu sendiri dia adalah satu sifat yang kita tak sedar sampailah dah jatuh. Dia kata dia diibaratkan seperti tidur. Tidur ni benda yang kita tak sedar. Kita cuba nak tidur, kita baring, tapi kita tak sedar bila kita sebenarnya tidur. Tahu-tahu dah terlelap. Lepas tu okay lah, dah tahu lah, dah bangun kita tahu lah kita dah tidur kan. Tapi dia ketika dalam proses nak terlelap tu, nak tidur tu, kita tak tahu bila dia akan tidur. Maka macam tu juga dengan kejatuhan. Dia sebut kejatuhan juga sifatnya gitu. Dia satu proses yang kita sedar kita tengah mengalami kejatuhan, tapi kita tak tahu kita jatuh. Dah sampai ke bawah ke? Kita tak tahu. Dan sampai ke satu tahap, tiba-tiba barulah kita
terantuk. Seperti mana umat-umat yang terdahulu, umat Islam sendiri pun, umat Islam dia pernah berada di tempat yang paling bawah sekali. Walaupun pernah berada di tempat atas, paling hebat sekali di seluruh dunia, tapi dia juga pernah berada di paling bawah sekali. Dengan ketika mana ahli-ahli sejarah Islam sendiri sampai tak gamak nak tulis cerita pasal Islam waktu tu. Punyalah rendahnya umat Islam waktu tu, dihina, dipermainkan, dibunuh dan sebagainya. Sampai ahli sejarah pada zaman tersebut tak nak tulis. Bukan tak nak tulis sebab apa? Tak gamak nak tulis, tak sanggup nak tulis sebab teruk sangat keadaan umat Islam waktu tu. Padahal sebelum tu umat Islam berada dalam zaman kegemilangan. Jadi bila yang sebenarnya jatuh tu? Jatuh tu dia walaupun dia gradually, tapi umat Islam dia buat dia tak peduli. Mungkin sebahagian rasa okeylah, kita sekarang berada zaman kejatuhan dan sebagainya. Okey. Jadi apa-apa zaman pun memang dia akan ada cabaran-cabaran beginilah. Dia akan ada zaman turun dan naik bagi umat Islam. Dan Islam itu sendiri, kalau kita perhatikan, antara sebab kejatuhan itu sendiri adalah apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan Sayyidina Umar beritahu apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah Ta'ala muliakan dengan Islam. Bila kita pilih selain daripada Islam sebagai kemuliaan, maka Allah Ta'ala akan hina kita. Itu je lah. Ayat ni sebenarnya ayat yang popular. Apa dia? Kalau kita pilih kemuliaan selain daripada Islam, memang Allah Ta'ala akan hina kita. Sebenarnya cabaran kita pada hari ini adalah sebab kita tinggalkan Islam. Sebab umat Islam tinggalkan Islam. Jadi habislah. Dan umat Islam tidak ada tidak ada rasa yakin dengan apa yang ada pada dia. Dia lagi cepat kagum dengan yang lain. Kan kita kalau kat Malaysia kan, dulu dengan Hollywood, habis Hollywood tak habis sampai sekarang pun masih Hollywood. Lepas tu Bollywood, kan? Bollywood daripada setiap lapis masyarakat dengan Hindustan, kan? Bollywood saja. Nyanyikan anak pun nyanyi Hindustan juga, kan? Tak ada dah la ilaha illallah, tak ada dah, kan? Waktu tu coach Hotahi, kan, nyanyikan kat anak. Saya ingat lagi kawan saya seorang belajar agama nak jadi ustaz, kan. Bila keluar satu filem Hindustan tu, rasa coach Tahir dah cerita tu, saya pun dah tak ingat tajuk dia. Keluar cerita tu, dia boleh tengok cerita Hindustan tu 3 kali berturut-turut kat panggung wayang dalam satu hari, kan. Dah satu cerita tu 3 jam, kan. Maknanya 9 jam dia duduk kat panggung. Tak cukup dengan tu, panggung wayang tu kat Perlis. Panggung wayang kat Perlis bukan ada sofa, bukan ada kursi empuk, kursi kayu, kan. Duduk kat kursi kayu 3 jam kali 3 kali program, 3 kali movie, 9 jam. Tengok badan macam macho, kan. Tengok cerita coach Tahir menangis, kan. Dalam hati ada taman, orang kata, kan. Dia macam tu. Sebab apa? Hindustan tengah digilai. Lepas tu Korea pula, kan, dengan Autumn in My Heart, Winter Sonata, kan, apa benda tu lagi. Dia tengok Korea pula, Korea. Lepas tu yang sekarang ni macam-macam pula. Ada Gangnam Style-nya, ada Gyomi-nya, ada macam-macam, kan. Okey. Jadi tak habis tiru orang. Tak habis tiru orang aja kerja. Dia tak rasa bahawasanya apa yang ada pada dia tu dah cukup bernilai. Dia kena tiru orang barulah dia rasa bernilai. Dia kena tiru orang baru dia rasa dia hebat. Kalau tak tiru orang, dia tak hebat. Macam tu. Jadi ketika itu sebenarnya kita akan dihina oleh Allah SWT. Sebab kita pilih kemuliaan selain daripada apa yang Islam dah bawa. Macam tu dia sebenarnya. Dia kalau bercakap mesti bunyi orang lain. Kalau bunyi macam orang kampung dia, mesti malu. Contohnya kan, bercakap mesti bunyi bahasa Inggeris sikit. Ada yang baru ni pula, dia tak bercakap bunyi bahasa Inggeris, bunyi Sepanyol pula, kan. Hombre, kan. Orang Kuala Lumpur, kan. Bukan Kuala Lumpur, orang Kuala Lumpur duduk Kuala Lumpur, kan. Tapi cakap macam tu, padahal bercakap Sepanyol, pergi Sepanyol apatah lagi, jauh sekali. Cakap Sepanyol pun tahu 3-4 perkataan tu je. Tapi saya jumpa dekat Bukit Bintang, kan. Dia bercakap benda tu sama-sama dia, kan. Dengan pakaian dia tak style, panggil apa tu saya Sepanyol lah, kan. Orang Sepanyol tak pakai macam tu, kan. Tapi dia kata tu saya Sepanyol lah, saya Mexico, saya tu kot, saya Amerika Selatan. Okey. Jadi bila tiru orang tak habis, maka sebenarnya itulah faktor ataupun itulah cabaran utama sebenarnya. Sebab apa dia boleh tiru orang? Sebab dia tidak ada akidah. Rupa-rupanya
cabaran utama kepada umat Islam ni, apa pun cabaran pada setiap zaman. Pasal ada yang kata tak apa lah, zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Zaman sekarang ada teknologi maklumat, ada kecanggihan, senang sangat nak rosak dan sebagainya. So, setiap zaman ada cabaran. Tapi dia yang menyelamatkan kita daripada cabaran adalah akidah. Sebab akidah ni dia punya asas kan. Datanglah ribut macam mana sekalipun, akidah tu akan menyelamatkan kita. Kan, dia punya core value tu. Core value tu dia akan menyelamatkan kita. Akidah tu sendiri Walaupun yang ke atas tu nampak macam bergoyang dan sebagainya, tapi bila ada akidah dia akan selamat. Macam kita duduk sini pula. Kita datang ke sini, kita dah baca cabaran, yang menyelamatkan kita adalah akidah pada Allah Ta'ala. Itu je. Kalau tak kerana akidah, goyah. Dan bila kita didik anak-anak macam tu, saya ingat Ustaz Zamri Mantok forum dengan saya sebelum saya datang sini tu, dia cerita dia dengan anak dia balik ke rumah, tengok anak tengah tengok cerita apa tu, sinetron Indonesia kan. Tengok cerita anak dia waktu tu umur, saya ingat tingkatan 1 mungkin, macam tu lah lebih kurang. Jadi bila tengok anak dia tengok sinetron, dia pun tegur anak dia baik-baik. Dia kata, Kak Long rasa Kak Long tengok sinetron ke Kak Long tengok rancangan agama lagi bagus? Kak Long pun mata tengok TV lagi, rancangan agama lah bah. So tengok dia kan, tak apa, dia diam. Kata Kak Long, kalau rasa kalau tengok channel yang ini ke tengok channel 114 lagi bagus, channel TV Hijrah kan, lagi bermanfaat. 114 dah bah. Tapi masih lagi tengok kan. Lepas tu dia fikir macam mana aku nak cakap dengan anakku ni. Dia kata, okey Kak Long, kalau bayang, kalau tengah tengok cerita sinetron ni, tiba-tiba Nabi SAW datang, tengok Kak Long tengah tengok cerita tu, agak-agak Nabi suka tak? Dan terus tukar tengok TV Hijrah terus. Terus tukar Kak Long kan. Jadi ceritanya apa dia? Ceritanya bila kita sentuh benda yang dalam, benda yang melibatkan akidah atau benda yang melibatkan dasar pada kita, waktu itulah sebenarnya menyelamatkan kita. Dia bukan yang kat sini ni, bukan yang dekat apa kita kata informations yang kita simpan dalam kepala otak kita. Informations, ilmu pengetahuan yang kita simpan dalam kepala kita, dia tak memberi manfaat bila berhadapan dengan cabaran. Yang betul-betul bermanfaat ketika berhadapan dengan cabaran adalah kuasa akidah kita. Kuasa akidah kita, dia akan membantu kita menghadapi apa juga cabaran. Sebab tahu berbeza dengan iman yang ada dalam hati kita. Tahu dengan amalkan dia benda yang berbeza. Dan oleh kerana kita ni pula, kita suka sangat tiru orang, sampai kadang-kadang kita lupa bahawasanya Nabi SAW sebutkan, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin. Kalian akan mengikuti umat-umat yang terdahulu daripada kalian, sunnah umat kalian yang terdahulu, umat yang terdahulu daripada kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak pun nescaya kalian akan masuk kan. Jadi maknanya Nabi SAW dah predict benda ni. Akhir zaman orang akan tiru orang lain dan tiru sunnah orang lain. Dan orang lain tu siapa dia? Para sahabat tanya, Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, adakah yang dimaksudkan orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Kristian? Nabi SAW jawab, faman, siapa lagi? Maknanya memang itulah yang akan menjadi ikutan umat akhir zaman sebenarnya. Dan yang inilah yang kita takut sebenarnya berlaku. Sebab kita kadang-kadang secara tak sedar kita kena benda ni dalam apa juga aspek. Kadang-kadang kita nampak benda tu bagus, maka kita pun kata tak apalah, al-hikmatu dhalatul mu'min. Sedap bunyinya. Hikmah adalah barang kehilangan orang beriman. Kat mana dia dapat pun dia lah patut layak ambil ni. Jadi kalau hikmah tu ada kat Mak Saleh, ambil kat Mak Saleh lah. Betul, benda bagus lah kan, kita tak nafikan. Tapi bila kita nampak semuanya bagus, itu jadi masalah. Contoh ada satu tuan-tuan puan-puan jangan terganggu dengan ni ni kira suara latar dia panggil kan. Dalam TV pun kadang-kadang ada suara latar kat belakang kan. Ni kira suara latar lah ni kan. Tapi kalau fokus pada suara latar memang rugi lah kan. Okey.
Dan lepas tu kalau ada TV, kat belakang tu pun kadang-kadang dia ada gambar dia berubah, pusing-pusing kan. Dia orang ni pun pusing-pusing kan. Macam tu kan. Okey. Jadi dia tak kisah sebenarnya. Kita yang dah ada anak-anak, kita takkan kisah. Dia biasa yang akan rasa distracted ni yang bujang-bujang ni. Dia yang bujang-bujang ni dia akan rasa hal ni. Dia akan rasa gitu. Biasa yang bujang-bujang. Orang yang dah ada anak 2-3 orang, dia tak kisah. Sebab memang dah terbiasa kan. Dia telinga dia orang kata pun dah mangli kan. Dah get used kan dengan benda tu. Okey. Jadi cara nak get used macam mana? Kahwin cepat-cepat lah. Okey. Jadi bila kita cerita tentang hadis Nabi SAW tadi kan, Nabi SAW bagi tahu kita akan ikut orang-orang yang Yahudi dan Nasrani ni. Saya tertarik dengan satu kajian yang dibuat di US kan. Dia satu kajian dibuat. Dia kata pada tahun 80-an dia orang keluarkan satu teori pendidikan. Teori pendidikan dia apa dia? Teori pendidikan dia adalah mak bapak tak boleh marah anak. Dia kena puji aje. Dia tak boleh marah. Dia tak boleh pukul apatah lagi. Dan kat sini pun macam tu juga. Kat sini ada Child Exploitation Act kan. Dia kalau pukul anak boleh kena tahan, boleh kena tangkap. Kan kalau pukul anak kat luar. Dekat public, kalau kita pukul anak, setahu saya beritahu boleh kena tangkap, betul tak? Boleh kena dakwa kat mahkamah. Kalau pukul anak kat public. Okey. Dan teori di US waktu tu, teori psikologi, dia kata tak boleh marah pun. Bukan kata pukul, marah pun tak boleh. Kena puji je. Puji anak. Sebab dia kata kalau marah akan menyebabkan keyakinan diri tu hilang pada si anak. So kalau nak bagi dia ada keyakinan diri, kena puji dia. Jadi kata macam mana? Puji lah. Jadi macam mana kalau anak tu buat salah pun, puji juga. Kalau anak tu fail periksa, puji juga. Jangan marah. Anak tu balik rumah, abah dapat nombor 37 lah. Kena puji. Kena tengok dari sudut positif. Bagus dah 37 bukan 40 kan. Kena cakap macam tu kan. Tahniah kan. Dia kata abah 3 orang dah pindah sekolah. Jadi punya nombor last juga. Tak apa, puji lagi. Tak apa, dapat juga 20%. Tak adalah dapat 0 kan. Contohnya. Kena puji. Apa jadi? Lepas 20 tahun teori tu cuba diterapkan, orang yang sama membuat kajian tu, dia orang jugalah yang tarik balik apa dia punya teori tu. Sebab dia kata teori kami ni salah rupanya kan. Sebab apa? Kita telah melahirkan satu generasi yang dipanggil overpraise generation kan. Generasi telajak pujian. Dan puji je kan. Telajak puji. Akhirnya apa jadi pada generasi ni? Generasi yang kalau kena puji dia akan kalau kena kritik sikit dia tak diterima. Dia akan mengamuk, dia akan lari dari rumah, dia akan bunuh diri ke, dia akan apa-apalah kan. Dia tak boleh terima apa-apa saja bentuk kritikan sebab dia biasa dengan pujian semata-mata. Okey, dalam Islam ada orang waktu tu orang Islam sendiri. Dia rasa waktu teori tu dikeluarkan, dia kata betul juga teori ni, bagus sebenarnya teori ni. Ini adalah hikmah yang kita kena ambil. Sebab eloklah tu kan, meningkatkan keyakinan diri apa semua kan, nampak macam elok. Tapi sebenarnya Islam dah bagi kita penyelesaian lebih baik. Islam ajar kita supaya betul kena puji, tapi ada juga ruang-ruang boleh marah anak tu. Contohnya kan, ada ruang-ruang boleh pukul anak tu untuk mendidik, bukan mendera. Banyak ada dia punya tempat-tempat dia. Dan dia terus tolak, terus nafikan. Sebab apa masalah dia? Sebab dia bersumberkan akal semata-mata. Dia tidak bersumberkan pada wahyu. Sama juga dengan benda-benda yang lain teori-teori yang lain. Teori psikologi lagi contohnya kan. Okey. Yang ni juga ada kaitan dengan cabaran kita. Bila kita cerita pasal akidah, tak apa itu saya akan pergi nanti. Contoh 20 tahun lepas. 20 tahun ke? 20 tahun lepas, betul lah. Saya ingat waktu dekat TV3 ada motivasi pagi. Motivasi pagi TV3 ada seorang motivator terkenal. Dia bercakap, dia kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah anak